Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Nazir, pegawai masjid Sirajuddin Al-Anwar, jawatankuasa masjid, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa sihat dan dikurniakan keberkatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya insya-Allah. Alhamdulillah, pada tengah ini diberikan kesempatan masa untuk saya meluangkan masa bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menyampaikan sedikit peringatan bersama. Sama-sama kita beringat dan kita mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Seperti mana sabda Nabi SAW, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya minta izin buka emas. Dia lama-lama cakap dia lemas. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah yang mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya apa tuan-tuan? Setidak-tidaknya kita berada, keberadaan kita di atas muka bumi ini memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya yakin di hadapan saya, termasuk diri saya sendiri, mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Bila Allah letakkan kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, semenjak diciptakan Nabi Adam sampailah hari kiamat, tugas kita sebagai khalifah itu tetap ada sampai kita mati. Setiap daripada kita ni paling kurang, paling lekeh kata orang, paling kurang mesti dia ada tanggungjawab dia, paling tidak sebagai anak. Dia lahir-lahir dia mesti ada mak ayah dia. Tanggungjawab paling kurang sebagai anak. Dan kalau boleh dia bertindak sebagai anak, dia sebagai anak memberikan manfaat kepada mak ayah dia. Jangan sampai mak ayah kata, ruginya aku lahirkan dia. Itu sampai ayat mak macam tu ke habis ya tuan-tuan. Kalau mak cakap macam tu. Sebagai anak, kita lahir atas muka bumi dan kita menjadi anak kepada mak ayah kita. Kita memberi manfaat kepada mak ayah kita. Dan mak ayah kita merasai manfaat. Dia bela kita daripada kecil sampai kita besar. Ada kerjaya dan sebagainya. Sama ada manfaat itu dari segi kewangan, kasih sayang dan sebagainya, itu terserah kepada masing-masing. Lepas kita ada anak, selepas kita berfungsi sebagai anak, kita akan kahwin. Lepas kita kahwin, tuan sekalian, sudah tentu tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Keberadaan kita sebagai seorang suami, tuan sekalian, isteri kita merasai manfaat dia, kita sebagai suaminya. Jangan sampai isteri kata, ada tak ada sama je bang, Ustaz. Suami okey ke? Itulah saya, ada tak ada sama je. Tuan sekalian, ayat isteri. Kalau boleh isteri seronok dengan adanya kita, sebab kita memberikan manfaat kepada isteri kita, sama ada dari segi tanggungjawab kita dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai gambaran bagaimana Nabi sebut, sebaik-baik kamu anfa'uhum linnas, memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita sebagai ketua jabatan, ketua di kampung, ataupun di mana-mana jawatan yang kita ambil, yang kita pegang, keberadaan kita itu memberi manfaat kepada orang lain, barulah kita akan termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab tu pada tengah ini kita akan dengar satu tajuk yang sangat besar dalam agama, sangat besar, iaitu tajuk rasuah. Pada tengah ini kita akan dengar tajuk rasuah. Dalam negara, satu benda yang sangat besar. Dan hari ini kita dipaparkan dengan pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan rasuah yang tak pernah habis. Daripada dulu sampailah, tak tahu sampai bila tuan sekalian, tak pernah habis. Adanya isu-isu yang menyebabkan berlakunya masalah dalam pentadbiran
dan pengurusan pentadbiran negara. Dan ia sebenarnya tuan-tuan, dia bukan melibatkan negara je. Dia melibatkan daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya pengurusan dan pentadbiran. Daripada sekecil-kecilnya sehingga kepada sebesar-besarnya pengurusan pentadbiran. Kita jangan gambarkan bahawa bila sebut rasuah ni benda-benda yang melibatkan projek semata-mata. Tak, bukan itu yang kita kena pandang. Macam-macam tuan-tuan. Kalau saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan maklumat-maklumat, kalau saya boleh berkongsi, saya nak kongsi, tapi saya rasa mungkin tempatnya tak sesuai untuk saya kongsikan. Bagaimana ketika kita menghadapi pengak-pengak kuasa agama, menghadapi senario situasi yang melibatkan perkara-perkara maksiat yang berada di negara kita, itu pun ada juga unsur-unsur yang kita katakan unsur-unsur rasuah. Walaupun tidak melibatkan duit, tapi kadang-kadang melibatkan kuasa dan juga jawatan yang dipegang. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik bila kita ambush, bila kita serbu mana-mana tempat-tempat maksiat yang ada di mana-mana tempat, sama ada di Selangor atau di Kuala Lumpur ataupun mana-mana negeri. Kita serbu hari ni, besok jalan macam biasa. Hari ni kita serbu, besok jalan macam biasa. Perempuan jaro yang kita tangkap hari ni, besok kerja lagi. Pondan-pondan yang kita tangkap malam tu, semalam kita tangkap sampai 3 pagi, cekal mata tangkap pondan, mengendak kan, cari pondan mana. Sebab dah dia macam perempuan lelaki. Nak mengendak lah, gaya berjalan macam perempuan, pakaian macam perempuan, tapi tengok betihnya macam tak kena cara perempuannya. Dia pakai skirt kan, nampaklah betihnya. Mukanya macam perempuan. Bila kita sembang, apa khabar? Suara lain. Apa perasan lelaki punya, suara lain. Dia tak menjadi, tetap suara macam tu lah. Walaupun dia tukar jantina, macam tu suaranya. Baru kita tahu dia pondan. Tangkap hari ni, esok macam biasa. Tuan-tuan sebut kat saya apa dia? Maksiat-maksiat yang ada di negara kita ni, tuan sekalian, yang kita buat serbuan, hari ni kita serbu, tengok esok apa berlaku. Macam biasa. Kadang-kadang kita terfikir, kalau boleh buat satu kuasa, satu peraturan, satu undang-undang yang macam kesihatan, Jabat Kesihatan, Kementerian Kesihatan tu kan, kalau dia pergi mana-mana premis yang mana kesihatan ataupun kebersihan tidak dijaga dengan baik, kebersihan, tuan-tuan compare kebersihan dengan maksiat, mana lebih besar? Kebersihan, kalau tak bersih premis tu, kedai makan dan sebagainya tu sekarang, bila KKM, Kementerian Kesihatan pergi tu sekarang, Jabat Kesihatan pergi, dia boleh sita 14 hari. Agak-agak boleh ke kalau kita pergi kelab malam, malam ni kita pergi, Jabat Penguatkuasa Agama pergi kelab malam ni, kita sita 14 hari, agak-agak boleh. Benda tu boleh lulus ke dalam parlimen? Benda tu boleh lulus ke dalam Dewan Rakyat dan sebagainya tu? Sebab akhta mesti diluluskan di parlimen, enactment kena diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Sebab tu saya kata saudara, benda ni merupakan benda yang senantiasa susah untuk kita padamkan dalam masyarakat, melainkan masyarakat dipupuk dengan benda-benda yang baik dan masyarakat diberikan ilmu tentang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sekarang kita dikelirukan dengan unsur antara dosa dengan kesalahan. Anak-anak muda kita dimomokkan satu benda yang disebarkan di kalangan warganet ataupun di kalangan media sosial. Perbezaan di antara kesalahan dengan dosa. Suatu idea yang dibawa daripada Turki. Idea ni dibawa daripada Turki, daripada seorang yang kononnya dikatakan cendekiawan, yang kononnya dikatakan sebagai cendekiawan. Diimport sebahagian kecil oleh segolongan kecil orang Islam yang nak memperkenalkan idea baru tentang Islam, maka diperkenalkan oleh seorang yang dianggap oleh sebahagian kecil orang Islam sebagai cendekiawan. Datang ke Malaysia bercakap perbezaan di antara kesalahan dan juga dosa. Kalau tuan fikir, apa beza salah dengan dosa? Adakah bersalah itu tidak berdosa? Dan adakah yang berdosa itu tidak bersalah? Datang ke Malaysia tuan bercakap, memberitahu bahawa berzina itu merupakan satu dosa dan dia bukan kesalahan. Mencuri itu satu dosa dan dia bukan kesalahan. Minum arak itu merupakan satu dosa dan dia bukan kesalahan. Berkhalwat itu satu dosa dan dia bukan kesalahan. Apa
Apa beza tu? Bagi mereka, siapa yang berzina, buat puasa tak boleh tangkap. Itu dosa dia dengan Allah. Anak-anak muda kita diceritakan benda-benda seperti ini. Abang-abang pakcik-pakcik, tak, dia kuat. Tapi anak-anak muda kita diceritakan. Berzina itu suatu dosa. Dosa dia dengan Allah. Dia minta ampun dengan Allah. Tak boleh tangkap. Undang-undang syariah tak perlu tangkap. Kalau kita nampak anak dara kita berkhalwat di hotel, minta dia bertaubat aja. Jamilah, kenapa lah kau berkhalwat, Jamilah? Well, ayah, kan orang putih kan, ayah, kita memang modelnya. Hai, ini dosa saya, nanti saya bertaubat lah. Apa yang risau? Yang paling pedih kalau kita telefon buat puasa. Ustaz, anak saya khalwat Ustaz kat hotel dekat. Hotel mana? Hotel Smart Home. Kata buat puasa, Ji, sorry lah Ji, itu dosa dia dengan Tuhan lah Ji. Haji pesan ke anak Haji, suruh minta bertaubat kepada Allah. Oh, penat kita kalau buat puasa jawab macam tu lah. Tuan, diceritakan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, bahawa itu dosa. Kamu taubat kepada Allah, tak perlu tangkap. Minum arak, tak perlu tangkap. Dia bertaubat kepada Allah. Itu dosa dia dengan Allah. Tuan-tuan, diceritakan kepada masyarakat Islam. Idea tu datang daripada Turki. Diceritakan kepada kita supaya kita menghapuskan, tujuannya supaya masyarakat Islam di Malaysia menghapuskan undang-undang syariah yang ada di Malaysia. Itu target dia. Kan? Yang dipelopori oleh kumpulan G25. Targetnya nak hapuskan undang syariah. Malaysia ni dah ada undang-undang. Apa lagi undang-undang syariah? Bayangkan kalau kita tidak ada undang-undang syariah sekarang. Dulu orang dulu agamanya kuat kan, sekarang ni sekarang bayangkan. Saya pernah cerita kat tuan, saya tak ingat kat sini ke kat mana tuan-tuan. Masa kita nak buat kuasakan undang-undang membabitkan tidak berpuasa. Ada section yang mana kita boleh menangkap orang Islam yang tidak berpuasa. Bayangkan, sepatutnya orang Islam tak ada section tu. Sebab puasa tu wajib. Bulan Ramadan puasa wajib. Tak perlu tangkap dah. Macam sembahyang Jumaat, solat Jumaat tu wajib. Sepatutnya tidak ada section yang menangkap orang Islam tak sembahyang Jumaat. Tapi kena ada sebab ramainya orang Islam tak solat Jumaat. Kalau ada nak karya tu sekalian yang tak solat Jumaat, tuan-tuan boleh buat aduan kepada pengat puasa Jawi. Bagi alamat je kat kita. Jais saya tak pasti dia punya prosedur macam mana. Masa saya berkhidmat di Jawi, Kuala Lumpur, bagi alamat aja. Alamat penuh dia. Bagi alamat penuh, bagi nama alamat penuh, nama tak lekat tak apa. Nama panggilan tak apa. Nama dia apa? Durian runtuh contohnya namanya. Contoh. Tapi alamat penuh penting. Dan alamat tu kita akan buat siasatan dan hantar orang untuk menyiasat betul ke dia tak pergi sembahyang Jumaat. 3 kali berturut-turut. Kalau di wilayah, akta jenayah syariah, kena penjara 6 bulan. Siapa yang tak pergi solat Jumaat 3 bulan, 3 hari, 3 kali berturut-turut. Kan? Nampak ada kawan kita tak pernah sembahyang Jumaat, Ustaz, kawan kita sebelah Ustaz tak pernah jejak. Contoh kan? Kita bagi alamat dia lengkap. Surah ke mak puasa. Buat aduan, saya Ustaz nak pergi ni orang yang tak pernah solat Jumaat, sepanjang saya kenal dia, bagi alamat. Itu urusan Jabatan Agama dengan orang tu, total lepas. Kan? Dia tak tahu pun siapa yang bagi alamat. Kecuali buat puasa bocor rahsia. Kan? Terus sekalian. Sebab tu, benda-benda macam ni, kalau tidak kita tak kuat, kan, maka kita akan lalai dan terus lalai daripada peraturan dan undang-undang syariah yang sepatutnya kita laksanakan di Malaysia. Tak semangat tak puasa tuan-tuan. Pernah saya nak cerita tuan-tuan pengalaman kita tuan-tuan di Perlis. Semasa kita berkhidmat kat Perlis, kita letak imam. Undang-undang kita tangkap orang tak puasa yang makan serta-merta. Orang jual tak ada undang-undang. Tu yang menjual. Kita baru nak kemaskan undang-undang, jual pun kena tangkap. Tapi tak kuat, tak sempat lagi dalam proses nak perkuatkan undang-undang Ramadan tuan-tuan. Sekarang yang makan serta-merta. Beli teh ais dengan nasi lemak, makan, tengah makan, ambil gambar, snap gambar, itu bukti memang kena, confirm kena. Tapi kalau teh ais atas meja dengan nasi lemak, tak buka lagi, belum kuat lagi untuk tangkap dia, bukti dia belum buka puasa. Belum kuat lagi tuan-tuan. Sebab dia boleh mengaku, ni bukan teh ais saya. Apa bukti teh ais saya? Tapi kalau dah minum teguk tu kan, apa lagi bukti memang kena tangkap. Betul sekalian, ada yang menjual.
Kita nak bagi orang jual tu respect pada bulan Ramadan supaya tak menjual tu segala. Melainkan ikut peraturan pukul 2, pukul 3 ke atas boleh menjual. Pagi-pagi jangan menjual. Kita nak minta orang yang menjual tu respect, hormat bulan Ramadan. Kita letak imam. Ini pengalaman kita test imam. Agak-agaknya orang Islam ni paling nekeh dia segan dengan imam. Dulu-dulu sebut imam, segan. Pergi kampung imam, kita segan. Kita letak imam. Kat Perlis tuan-tuan, negeri Perlis, imam-imam tua-tua semua. Bukan masyarakat kita muda-muda. Datanglah imam di sebelah kedai mamak yang buka van tepi jalan. Kita letak imam sebelah tu. Imam Qaryah, bukan imam lain, mana tak kenal imam Qaryah. Macam sini, imam Qaryah sini. Kita letak sebelah kedai yang jual silat. Dia datang tegur imam macam tu je. Imam kan. Tak ada rasa segan, tak ada rasa malu. Masuk beli kena belah macam tu. Maka kita kata letak imam pun tak jadi apa. Orang Islam memang keras betul. Memang tak ada malu dah. Tuan, apa nak malunya? Dengan Allah Ta'ala dia tak malu. Apatah lagi dengan imam. Ini senario yang berlaku di kalangan orang Islam yang kita kena sama-sama perbetulkan. Sebab tu bila berlaku masa banjir kan, satu hikmah kepada kita juga. Banjir. Tak habis kita dengan Covid, Allah datangkan musibah banjir kepada kita sebagai tanda sayang Allah Ta'ala kepada kita. Mungkin ada dekat kita yang lalai dengan Allah. Allah nak kembalikan dia supaya ingat kepada Allah. Allah datangkan musibah, mudah-mudahan dengan musibah itu dia kembali kepada Allah. Dan saya terus dapat maklumat di Masjid Raja Sultan Sulaiman baru-baru ni, bila berlaku banjir di Kampung Jawa, Masjid Raja Sultan Sulaiman, bila jadi penempatan banjir hampir 1,000 orang. Ada seorang pakcik, dia semayang di parking. Siapa yang pernah pergi Masjid Raja Sultan Sulaiman, ada parking lot macam kita parking lot ni sekarang. Tuan-tuan boleh bayangkan, anak karya Batu Belah, anak karya Masjid Sirajuddin, kalau dia masuk Masjid Sirajuddin ni, dia semayang, dia menghadap ke sana. Tuan-tuan rasa apa? Dia semayang kat parking, dia menghadap ke sana. Punggung dia menghadap kiblat. Tuan-tuan akan pandang, ini muka tak pernah semayang ni. Kan? Kita akan fikir, ini muka tak pernah datang Masjid Sirajuddin ni. Kita akan rasa macam tu. Tuan-tuan, ada seorang pakcik, dia semayang Masjid Diraja, anak karya Masjid Diraja Sultan Sulaiman, di parking lot dia semayang menghadap ke jalan raya, punggung menghadap ke kiblat. Sehingga ada orang tegur dia, pakcik, bukan sana pakcik, sana pakcik. Oh ya ke? Anak karya tak tahu kiblat masjid mana masjid. Nampak macam tak pernah datang masjid. Saya bukan nak ulas itu, saya nak ulas bagaimana walaupun dia tak tahu kiblat, dia tetap bangun menghadap Allah. Bila kena musibah banjir, baru dia ingat pada Allah. Agak-agak baru dia nak twing, dia nak pusing bahawa dia kena semayang, dia kena ingat walaupun kiblat salah, dia tetap bangun nak kembali kepada Allah. Agaknya ini dia antara orang yang mana Allah sayang supaya mereka kembali kepada Allah. Lalai mengikuti Allah, Allah sayang dia, akhirnya dia balik kembali kepada Allah. Seramai-ramai yang duduk di dalam masjid tu kan, saya tanya pengurus masjid Sultan Sulaiman, dia orang ni bangun sembahyang subuh tak? Kata pengurus masjid, Ustaz, alhamdulillah jemaah kita makin ramai dengan adanya mereka-mereka ni, bangun walaupun tidur di masjid tapi bangun untuk solat subuh berjemaah. So, ini di antara hikmah kenapa Allah datangkan musibah kadang-kadang untuk menyedarkan masyarakat yang lalai supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang saya sampaikan dengan masa yang sedikit ini untuk sama-sama kita ingat kembali. Dan saya timbulkan persoalan, apa lagi musibah yang kita nak tunggu? Tapi saya bukan nak kata orang dalam masjid semua bagus-bagus. Ni orang kat luar sana tu ya. Cuma saya sampaikanlah, apa lagi musibah yang kita nak tunggu untuk kita kembali kepada Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lontarkan pandangan ni kepada semua masing-masing. Tanya orang kat luar sana yang lalai-lalai, tanya dia, apa lagi musibah yang kita nak tunggu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.